Assalamualaikum. So, Madam memperkenalkan diri Madam. Madam adalah Puan Rozaiza, merupakan co-founder kepada Roferomol. Okay? Roferomol. Okay? Ada orang kata susah nak sebut Roferomol kan? So, kena sebut pelan-pelan dulu. Lama-lama dia akan jadi mudah. Sebabnya dia 3 suku kata je. Okay? Macam juga kita kira apa yang kita dengar KFC, McDonald, semua 3 suku kata kan, senang betul. So itulah tips, itu dah adalah salah satu tips, iaitu kita nak bina brand kena ada antara 2 suku kata ataupun paling panjang 3 suku kata sahaja yang memudahkan orang untuk mengingati dan menyebut nama brand tersebut. Okey. Apakah ni yang ada di Roferomol? Apakah yang Roferomol sediakan? Roferomol ni adalah merupakan one stop center kepada penggemar dan pecinta snake produk Muslim yang ada di Malaysia, yang telah ada di pasaran dan ada pelanggannya yang tersendiri. Dan owner-ownernya semuanya adalah jutawan semuanya. That means dia orang memang dah ada pasaran di Malaysia. So, produk-produk yang ada di Roferomol adalah produk-produk Muslim berbentuk snack yang digemari oleh ramai orang Malaysia. So untuk memudahkan you all untuk mendapatkan semua produk di satu lokasi, so kami memudahkan penggemar-penggemar snack untuk mendapatkan snack kegemaran mereka di Roferomol. Kepakaran kami adalah untuk membantu sesiapa saja, sama ada suri rumah, pekerja yang dibuang kerja, pelajar yang belum ada pekerjaan, sesiapa juga yang mempunyai masalah kewangan kronik, untuk dibantu dengan kami memberikan you peluang, peluang untuk join projek Z2M kami berani berubah, iaitu menggunakan formula STM, itu Sale, Train and Manage 100% percuma. So siapa yang berminat, Fatin ada letakkan link di sana. Bila join Telegram tu, dan kami akan bagikan info lanjut di dalam sana. So ataupun boleh je WhatsApp hotline Madam di depan, so kami akan berikan info lanjut. So kami nak membantu sesiapa saja ada masalah kewangan kronik. Kami nak bantu anda dengan 100% percuma. Boleh? Itulah dia kepakaran dan apa yang ada di Roferomol. Di akhir nanti Madam akan review apa-apa produk yang ada di Roferomol. Boleh? Hari ni Madam nak bawa topik berkenaan dengan perniagaan dan juga akaun perniagaan. Bila kita berniaga, akaun perniagaan tu penting untuk kita menentukan bahawa company kita tu tersusun rapi, teratur dan ada SOP. Ada peraturan-peraturan yang boleh bila kita ada SOP, maksudnya company kita boleh bergerak lebih laju, dan juga boleh mendapat banyak fasiliti as long kita ada SOP dan mengikut terma-terma dan syarat-syarat yang telah disediakan. 5 perkara yang perlu tahu tentang akaun perniagaan. So tengok tu budak kat bawah tu, dia menulis tu, sebagai accountant ke apa ke kan, bos ke, tengah buat kira-kira tu, accountant lah tu. Apa yang kita perlu tahu tentang akaun perniagaan. Bila sebut tentang duit dan untung, semua perniagaan akan suka, betul? Tapi bila sebut tentang akaun dan pengurusan audit, ramai peniaga akan berkerut dahi. Betul? Sebabnya bila dah untung, bila nak bayar cukai, nak buat urusan akaun, semua tu jadi masalah buat kita. Sebenarnya kalau kita buat benda ni, kita punya company tu akan melangkah lebih jauh. So kita mungkin mentaliti kita tidak dibiasakan dengan benda-benda semua. Sebablah ini juga untuk peringatan diri Madam sendiri, dalam bidang perniagaan. So kita kena ada perkara-perkara yang kita kena tahu tentang akaun perniagaan. Kesilapan besar yang banyak dilakukan oleh peniaga ialah tiada pengurusan akaun yang bersistem dan cekap. Itu betul.
Dia tak ada sistem profit and loss statement, macam-macam lah dalam bidang account ni. Okay, kita hanya ada kunci kira-kira biasa. Itu pun ada, insyaAllah baguslah tu. Ada tak ada langsung, tak tahu pun untung rugi berapa. Macam tu Kalau anda nak tahu, ramai peniaga yang sangat mahir dalam membuat jualan dan keuntungan perniagaan, terutamanya bagi mereka yang hadir ke program MMM, Millionaire Marketing Master. Okey, diorang belajar buat sale. Okey, jualan tinggi, meletup-letup, tapi tak pandai nak menjaga akaun perniagaan. Akhirnya duit yang meletup-letup itu langsung hangus macam tu saja. Okey, so kita perlu ada akaun perniagaan ni. Okay, setelah belajar lebih dari 200 strategi pemasaran, ramai peserta yang hadir boleh buat jualan yang tinggi dan masa beberapa bulan sahaja selepas hadir ke program MMM. Masalah mula timbul bila mereka tak cekap dalam pengurusan kewangan dan akaun. Mulalah mereka tak tahu ke mana perginya keuntungan perniagaan. So kita kena ada akaun. Bila dah capai puluh ribu, ratus ribu, you kena ada orang yang manage. Bukan you buat, tapi you orang manage lah. Sebab you dah ada duit yang banyak. Kenapa kita tak nak berkongsi dengan orang lain? Beri rezeki tu kepada orang lain. Mungkin orang tu susah, tapi dia pandai, kemahiran dia adalah bidang accountant. So kita boleh kongsikan rezeki kita dengan dia, kan? Okay, 5 perkara peniaga perlu tahu tentang akaun perniagaan. Okay, ini mengingatkan diri pada sendiri juga. 1. Jangan rompak akaun syarikat sendiri. Ini madam pun pernah lalu lah. Sampai sekarang dah perlahan-perlahan lah cuba manage betul-betul. Okay, kadang-kadang benda tu boleh dibetulkan, sebenarnya tahu, tapi kadang-kadang kita tak ada pilihan, kan? So kadang-kadang kita terkucil juga, kan? Kita manusia je. Tapi kalau kita ikut, sebenarnya ia adalah akan membawa keuntungan yang lebih besar di hadapan. Okay, kesilapan utama peniaga ialah mereka fikir untuk perniagaan mereka dan mereka boleh suka-suka hati ambil duit untuk syarikat. Salah. Okay, ya, macam nak beli barang-barang ke, kalau cerita tak apalah. Kalau nak besar-besar tu janganlah rompak syarikat sangat. Okay, peniaga tak boleh ambil duit perniagaan. Duit perniagaan adalah untuk anda pusingkan modal, bayar kos dan pelaburan. Jika anda sebagai peniaga nak duit syarikat, anda tak boleh ambil ikut suka hati dalam jumlah yang ikut suka hati juga. Anda perlu ambil gaji. Okay, so kalau nak guna, nak spend, ambil dari gaji lah, bukannya daripada duit syarikat. Kita tak boleh sentuh duit syarikat. So that's why setiap bulan, kalau kita company founder atau co-founder, kita kena ambil gaji. So gaji, contoh kita ambil RM5,000. So kita kena kejar lah target untuk bayar gaji kita tu, kan? Itulah caranya berniaga ni. Okay, ya, betul, ramai peniaga tak bayar diri sendiri gaji dan sebab itu asyik nampak duit perniagaan sendiri. Okay, ada siapa yang buat macam tu? Mulai dari sekarang, sila ambil gaji dan jadikan ia sebagai kos perniagaan anda. So walaupun sikit, RM1,000 ke RM2,000, ambil je sebagai gaji. Okay, so kita tahulah itu kos yang kita gunakan untuk personal expenses kita. Dan kita akan orang kata cover balik apa yang kita guna. Boleh? Nombor 2, tiada akaun syarikat. Okay, tidak kira berapa besar perniagaan anda perlu ada akaun syarikat. Jangan masukkan duit perniagaan anda ke dalam akaun peribadi. Okay, itu pun dikira merompak duit syarikat juga. Siapa ada perniagaan kena buka company account. So duit tu akan masuk dekat company. Kalau duit tu masuk dekat you punya personal, ia dikira rompak company account juga. Okay, gunakan akaun khas untuk semua perbelanjaan syarikat dan semua duit yang diterima. Okay, akaun syarikat akan memudahkan anda untuk berurusan dengan pelbagai pihak lain seperti kerajaan, cukai dan bank di masa akan datang. Sebab kita nak apply loan, kita nak hantar cukai, kita nak apply apa-apa dekat kerajaan, grant ke semua, dia orang perlukan benda ni, akaun syarikat. Kalau tak ada akaun syarikat, ada personal, tak ada facility yang boleh beri keistimewaan kepada personal. Kalau company ada banyak. Okay, nombor 3, tiada sistem perakaunan.
Okay, ada peniaga yang dah berniaga bertahun-tahun tapi masih tak ada sistem perakaunan yang betul. Semua duit keluar masuk hanya dicatat secara manual. Resit pembelian atas pembayaran juga tak disimpan dengan rapi. Ini akan mengundang masalah bila anda nak membuat pembayaran cukai nanti. Okay, dalam berniaga kita kena, kalau madam sendiri, madam tak ada accountant yang madam gajikan. Tapi madam upah syarikat accountant untuk uruskan madam punya semua transaksi account lah. So ini maksudnya madam akan simpan receipt madam, okay. Madam akan issue payment voucher, okay. Memang akan bagi dia ledger. Apa-apa transaksi yang madam lakukan, madam akan compilekan setiap satu bulan, okay. Dan madam akan bagi untuk dia uruskan, buat keluarkan profit and loss, keluarkan trial balance, semua perkara lah. Madam hanya buat yang paling basic sekali. Kan cash flow, macam mana, apa receipt tu nak kena tampal, nak kena balance, claim. So kita buat on kita punya side. Yang itu admin boleh buat. Okay, tapi bila part account, bila dah cukup 1 bulan, kita dah letakkan voucher kita, receipt kita dah tampal siap-siap, siapkan dengan bank account, bank statement, dan hantarlah kepada mereka untuk mereka buat kerja mereka. So kita tak payah susah payah sebenarnya nak ada pekerja je pun. Kan kita boleh bayar dia by monthly juga. Tengoklah berapa dia ambil. Kalau company besar mungkin mahal sikit. Kalau macam kecil-kecil tu dalam 800, 500 macam tu sebulan lah, yang madam tahulah. Okay. Tapi ada juga yang ambil 1000 lebih sebab kerja dia susah. Okay, remeh. Okay. Sebenarnya anda tak perlu pun melantik seorang yang khas untuk menguruskan akaun. Macam mana cakap tadi lah. Anda boleh saja melantik accountant bertauliah sebagai penasihat dan konsultan akaun anda. So, accountant ni akan beri nasihat kepada kita dan pekerja dia akan tolong bantu buat kerja-kerja kita. So, kita tak payah perlu ada akaun. Okay. Sebabnya nanti nak monitor lagi kan. Melainkan company you memang besar sangat lah, memang ada department yang banyak-banyak kan. Itu boleh lah. Okay. Tapi adalah lebih bagus jika anda ada seorang yang menguruskan akaun anda. Kerani akaun pun cukup lah. Yang penting beliau ada pengalaman menguruskan akaun dan pernah buat full set account sebelum ini. Kalau ada kelebihan, orang tu buat selalunya finance dia akan combinekan dengan admin. So kalau ada staff yang kita boleh dapat macam tu, dia orang boleh buat lah. Company kecil kan, dia boleh buat sekali. Nombor 4, banyak peniaga tidak simpan resit, voucher bayaran dan invoice. Okay. Dalam perniagaan ada beberapa dokumen yang penting yang berkaitan dengan urusan jual beli anda perlu ada simpan dengan baik. Okay, contoh, you nak beli barang, you perlu apa? Invoice. You nak beli barang, you keluar apa? Bukan salah, sorry. You nak beli barang, you keluar purchase order. You nak beli barang, purchase order. Okay. Kalau you nak collect duit daripada orang pun issuekan invoice. Okay, kalau duit masuk, kita kena issue receipt. Betul? Macam tu. Okay. Antaranya ialah resit penerimaan pembayaran dari pelanggan, voucher bayaran, invoice, resit pembelian, perjanjian sewa beli, perjanjian untuk jualan secara consignment dan macam-macam lagi. Okay, bila kita nak keluarkan duit, kita kena ada payment voucher, kena check. Ada yang pakai check, ada yang pakai online kan. So semua dokumen tu perlu ada. Bila orang membelikan yang kita kena bagi resit. Tak kira lah digital ke, resit yang offline ke, tulis tangan ke, tak kira. Tapi mesti ada dokumen tersebut. Okay, kena ada resit, kena ada voucher, bayaran dan invoice. Okay. Ramai peniaga yang ambil mudah urusan ini. Bagi mereka ini tak penting. Yang penting ialah boleh buat jualan dan untung. Dengan rekod jual beli dan dokumen yang lengkap akan membantu anda merangka sasaran jualan di masa akan datang dan membuat belanjawan untuk masa depan. So bila kita ada dokumen yang komplit ni, mudah untuk kita refer kemudian. Kita tak adalah tercari-cari, terfikir-fikir berapa aku spend dah? Berapa ya? Kenapa kita nak fikir? Kenapa kita nak macam teragak-agak? Padahal sebelum ni kita ada buat benda tu siap documented. So adalah lebih baik didokumentedkan. Sebabnya kita nanti nak bayar cukai, nak bayar zakat, nak bersedekah, macam-macam benda lah kita nak bahagi-bahagikan ikut apa bendanya, formula yang telah diajar. Okay, dia ada macam-macam formula. Okay,
Selain dari itu, ianya juga memudahkan orang lain untuk faham tentang perniagaan anda dan bukan berharap kepada ingatan anda sahaja. So, kita ada hitam putih. Kalau kita pakai ingat je kan, kadang-kadang satu transaksi kan, kalau pakai cash lagi lah, kita selalu lupa, betul? Dah guna kan, tadi guna beli apa lupa. Melainkan you ada receipt, you simpan receipt tu, you tahulah apa you beli. Kalau yang cash, macam mana? Medan kalau cash tu, Medan akan cepat-cepat tulis. Maksudnya kereta ke mana, tulis cepat apa tadi beli. Tak pun ingat lah, balik terus tulis. Sebabnya kalau tak ada receipt, kadang-kadang orang tak ada receipt, kita kena buat receipt sendiri, kan? So kita kena cepat-cepat. Sebab tu kalau macam mana kedai pun Medan akan minta receipt, supaya dia ada receipt tu pun tak ada chop pun tak apa, as long ada bukti yang kita keluarkan duit. Duit berniaga ni dia memang rumit sikit, sebab kita nak keluarkan profit and loss, try balance semua. So kena ada documented ni. Sebab yang nak key in tu nanti bukan kita, pekerja kita ataupun accountant. Okay, so kita kena lengkapkan dokumen lah untuk memudahkan diorang bekerja. Okay, nombor 5, tak tahu kos perniagaan dan untung. Ini macam mana kata ni? Banyak sangat peniaga yang tak tahu kos perniagaan dan untung. Ada yang tahu tapi salah kira ke, macam-macam ada. So perniagaan ini adalah untuk kita bantu orang lain dengan perniagaan kita, dan untuk kita bantu diri kita dengan keuntungan yang kita dapat dan kepuasan dari membantu orang lain. Okay, so perniagaan ni kita kena ingat adalah untuk kita bantu orang lain dengan perniagaan kita. Macam contoh, Medan jual snack kan membantu kan, mudahkan orang nak dapat snack, membantulah tu. Okay, masalahnya ada ramai peniaga tak tahu langsung tentang kos perbelanjaan perniagaan mereka. Mereka tak tahu dengan jelas kos untuk setiap produk, dari pembuatan sehingga produk tersebut sampai ke tangan pelanggan. Semuanya melibatkan kos. Anda tidak layak untuk gelar diri anda peniaga jika anda tak tahu kos perbelanjaan perniagaan, kos jualan, untung rugi syarikat. Jika anda berada dalam keadaan ini, anda patut fikirkan semua tindakan anda. So kita sebagai founder ni kan, kita kena tahu berapa kos perbelanjaan, berapa kos jualan, berapa untung rugi syarikat. Sebab tu kita kena simpan receipt, invoice, payment voucher semua kena simpan. Sebab kita akan buat je, yang akan compile adalah accountant. Bila you tak boleh berikan dokumen, akan amat payah bagi accountant untuk buat kerja mereka. Okay? Dan anda mungkin tak akan nampak hala tuju perniagaan anda jika anda tak tahu atau tak nak ambil tahu tentang kos dan untung rugi perniagaan. Itulah yang formula yang guru Medan ajar, IODD. Apa ni? In, out, balance. Dan juga disiplin everyday kot. Macam itulah. Itu formula dia. Kena setiap hari kita kena tengok duit kita in, out. Payment hari apa, kena fixkan hari. Tak boleh setiap kali orang call buat payment, kita nak buat payment. Tak ada. Kalau company besar lagi, kalau bos tak ada, macam mana nak sign? Kan? Kalau kecil-kecil boleh lah pas online transfer tu kan. Tapi kalau besar, bos kena ada, bos kena tengok, baru boleh transfer. Itulah dia antara perkara-perkara akaun yang kita perlu dalam perniagaan, iaitu 5 perkara perlu tahu tentang akaun perniagaan. Okay, boleh? Siapa yang dalam dunia perniagaan, usahawan kena tahu pasal ni, termasuk diri Madam sendiri. Okay, nombor 1 yang Madam cakap tadi, 5 perkara peniaga perlu tahu tentang akaun perniagaan. Nombor 1, jangan rompak akaun syarikat sendiri. Okay, maksudnya jangan rompak tu iaitu jangan ambil duit untuk gunakan untuk personal dari akaun syarikat. Okay, you patutnya ambil gaji. Maksudnya setiap bulan berapa gaji you nak, you ambil. Kata nak RM5,000, ambil lah RM5,000. Tapi you kena kejarlah macam mana you nak dapat sale untuk bayar gaji you RM5,000. Okay, so jangan rompak akaun syarikat sendiri. Nak kena ambil gaji dan masukkan dalam akaun personal. Okay, Nombor 2, tiada akaun syarikat. Kalau besar mana pun syarikat anda, kalau tak ada akaun syarikat, orang tak akan percaya. So kita kena ada akaun syarikat. Okay, tiada sistem perakaunan. Ini sistem adalah untuk kita kenal pasti apa kita punya kos, kita punya
untung, cost, profit, sale dan juga apa yang related dengan account lah. Berapa banyak duit ada lagi, kenapa benda jadi hang ke, patut duit tak masuk ke, tak collect ke. Semua ni tak ada sistem. You kena ada sistem. Kalau nak memudahkan, you hanya appoint seorang accountant, dan accountant tu yang akan monitor you punya sistem per accountan. Boleh? Itulah ceritanya. Sebabnya kalau kita tak ramai, kita dengan contoh suami dan kerja seorang, mungkin kita tak ada masa nak buat per-accountan ni, betul? So kita carilah konsultan yang boleh bantu kita untuk buat kerja-kerja account. Yang penting you simpan receipt, voucher bayaran dan juga invoice tu betul-betul. Jangan miss, sebab benda ni akan melambatkan kerja mereka. Mereka kena cari pula. So jangan melambatkan kerja mereka. Bila lambat kerja mereka, kerja kita pun jadi lambat lah, betul? So kita nak win-win situation. So sama-sama kita buat. Okay. Nombor 4, tiada receipt, voucher bayaran dan lain-lain. Maksudnya apa je yang you beli tu, dia kena ada ni, receipt, voucher bayaran ataupun invoice untuk profiling purpose, dan juga kita tengok dekat account betul tak duit dia dah masuk. Okay. Nombor 5, tak tahu kos perniagaan dan untung. Banyak kita kira-kira, alamak tak rugi pula, dah terlepas nak buat macam mana, rugilah. So sebab tu kita nak daripada orang yang berpengalaman. So bila orang yang berpengalaman ni, dia boleh ceritakan macam mana dia nak buat kira-kira untuk kos perniagaan dan keuntungan. Boleh? Itulah tadi 5 perkara yang usahawan kena tahu dalam apa? Dalam akaun perniagaan. Boleh? Kita nak makan Chokodab ni adalah salah satu produk yang very premium. Walaupun dia coklat keluaran produk Melayu, tapi dia sangat premium. Tengok ni, Madam letak kat sini, dia dah mudah je cair. Tu maksud dia bila produk coklat tu cepat cair, maksudnya produk yang berkualiti lah. Okay. Sekejap je kita boleh makan. Dan coklat dia sedap, dia tak manis sangat, just nice lah. Dia tak pernah makan dengan mangga ni sebab ngantuk Dia makan lah. Keluar tak? Tu dia. Kita cuba makan dengan mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Manis masam. Ini salah satu produk yang ada dekat Royal Mall. Chokodab. Produk keluaran Muslim. Okay. Dia punya SKU dekat Senayan. Warna dia Melayu lagi, tapi sale dia dah berjuta-juta. 10 juta tahun ni Madam rasa. Okay, dia menghasilkan coklat yang banyak lah. Cuma Madam ambil coklat almond milk, hazelnut dark dan juga inilah mini bar. Okay. Nak makan. Kalau dah makan roti sedap juga. Roti anggur kan. Kalau kita tengok dulu, kalau kedai kenduri kan orang buat cucu coklat tu kan. Ada coklat, ada makan apa tu, gami-gami tu kan. Ada anggur kan. Macam tu lah. Apple. Ini makan dengan mangga. Mangga kat depan rumah kan. Hujan lebat lah. Sedap kan? Ya, Chokodab ya. Habiskanlah sayang kita varietikan kan. Sedap Atin. Ada lagi coklat tak? Nanti kat rumah tu makan. Hujan rahmat tu hari ni. Kita balik. Chokodab, coklat sedap.
Enggak. Mangga tu masal. Masal tu manis. Mangga kat luar rumah. Tak cukup masak ya, masak sikit. Masak. Ini tak hari ni. Ini anak medium tidur. Tidak dia macam medium. Ini kacau kodok mini bite. Yang lain dah habis. Okey. Kita juga ada Hadis batang buruk. Okey. Hadis batang buruk ni memang sedap. Rangut. Dan dia lain daripada lain lah pada masa. Kebanyakan batang buruk yang kadang kita makan kan, dia tak jaga kualiti. Tapi dia ni jaga kualiti. Memang sedap. Okay, harga pun berpatutan. Dan kita ada popcorn. Popcorn strawberry. Ya. Ini strawberry. Okay. Dia ada perasa strawberry dan juga original. Original ni lah. Original. Okay, and popcorn original. Ni yang produk-produk yang ada di Roferumo. Okay. Ini memang buka. Cuba tengok dia memang fully caramel coated, nampak? Nampak kan cantik tu? Dia dekat sini dia ada letak seal sebab madam nak buka, madam nak buang seal je. Kalau siapa kata manis tak madam? Popcorn mestilah manis. Mana ada popcorn tak manis? Nampak? Kan cantik tu? Bismillah. Tengok. Strawberry tu pun sedap juga. Kan? Itu memang masa juga kan? Strawberry. Ni. Strawberry ni. Tapi ramai yang suka lagi yang original. Strawberry ni okey juga. Cuma dia ada lebih campur madu, dia lagi manis. Warna merah. Rasa dia memang rasa strawberry. Tak. Ya. Strawberry. Dan juga kita ada hadis tadi. Kita ada apa lagi? Kita ada peyek. Kita ada makanan sunnah. Kurma. Kurma makanan sunnah yang perlu ada di setiap rumah. Ini besar tau, 500 gram. Kurma dia memang kurma yang high quality, iaitu kurma Ajwa Alia grade AAA. Sini nampak dia punya ni, nampak tak? Ada dia punya lubang-lubang ni, boleh tengok kurma kat dalam dia. Tengok, medang goyang kan ada tarik tu. Okey? Ni Ajwa dalam ni pun ada lubang untuk letak biji. Ni memang cantik. Dia punya ni bukan warna pink tau, dia warna peach. Boleh dapatkan di Roferumo dan harga pun harga yang berpatutan. Dan makan dia pun sedap, puas hati. InsyaAllah. Okey? Kan madam kata kami menjaga produk kami. So Roferumo memberi jaminan wang dikembalikan kalau produk kami tidak puas hati. Okey? Ini dia. Snack sunnah kami cakap. Snack sunnah. Okey? Dan kami juga ada Aloha Dory Skin. Okey, Dory Skin. Dory Skin. Memang lama tak buka kan. Okay, mana buat dulu lah. Dory Skin ni, siapa yang peminat Dory Skin, dia ni memang sedap. Dia rapuh, rangup dan juga tak kedekut. Dia punya apa tu, salut tu. Nampak? Sedap lah. Harga pun berbatutan.
Orang tak ada gigi boleh makan. Tak pedas pun, tak. Sebab dia golden salted egg. Ha? 进入蓝牙模式。 Banyak. Ya. Packaging cantik. Comel-comel. Ya. Ni aloha, glowing skin. Next kita ada apa? Crunchy cornflake. Profero crunchy cornflake. Apa yang ada kat dalam dia? Mana nak buka yang baru. Baru sampai, cuma mana tak letak stiker lagi. Siapa nak ni, ada stok baru ni. Baru sampai, fresh dari oven. Dia sedap sangat ni. Ini kalau orang tengah belajar kan, macam ada kelas ke, bawa kereta ke, bagus makan ni. Lepas tu dia makanan yang macam kesihatan, dia tidaklah banyak apa, macam kalau ada perasa ke tidak. Dia perasa kari, original kari. Dia pakai rempah kari, tapi rempah kari dia sedap lah. Lepas tu dia letak daun kari, cili kering, kacang pis, cornflake. So untuk orang yang tak nak rasa makan macam you rasa makan yang sebut-sebut tu tak nak kan, ni bagus sangat. Ni nampak. Nampak. Tu cantik kan. Ni yang baru sampai, yang fresh dari oven. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kari je. Kacang pis. Macam sandung. Ngok. Sedap tak? Nak bawa kereta, kita nak belajar kan. Dia tak ada MSG. Dia memang pakai rempah kari sah. Betul. Tapi rasa dia memang cukup rasa sebab dia baju pakai main stand. Rasa cukup rasa. Sedap sangat. Ni kalau nak makan dengan spaghetti ke, dia boleh dia jadikan apa namanya, keropok masa makan. Nak makan nasi pun boleh. Sedap. Rasa dia asli kari. Dia punya cornflake pun, dia ambil cornflake yang kualiti lah. Grade A. Dah off. Puas hati makan. Okay. Last but not least adalah, biasalah, peyek. Peyek adalah yang paling famous sekali dan sedap. Tak boleh dinafikan kesedapannya. Dia ada golden salted peyek, yang original. Yang ini Korean spicy. Dan dia ada juga spicy cheesy, tapi ini limited. Okay. Spicy cheesy ni masih ada stok. Okay. Keistimewaan sini, kalau you beli spicy cheesy ni, dalam dia ni ada kad. Boleh claim shilling emas. Tengok rezeki lah kalau ada. Okay. Dia ada bagi berapa tu, kalau rezeki kalau ada kan. Mungkin tak nampak lagi ni. Kali ni main test ni. Okay. Ni dia. Okay, ini spicy cheesy. Cili dia letak tempat lain, dia tak letak sekali. Tak ada lah, tak dekat lah. Dia tak ada bukan rezeki medium lah. Nak dapatkan. Okay. Boleh tunjukkan dia punya tu. Ni dia kacang dal, tapi tak banyak kacang dia, banyak tepung dia. Kacang dal tu 3 biji adalah macam tu. Dia sedap lah. Mak tengok boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling suka tu dia rangup. Sedap rasa.
Bukan makan hari raya je ya. Dan dia boleh seal balik. So kalau kita nak makan jimat-jimat pun boleh lah. Dia kejap. Dia takkan lemau. Sebab dia punya very ketat. Okay? Sedap sangat. Okay. Itulah antara review produk-produk yang ada di Roferomol. Okay? Snack sunah. Cantik suka gambar dia. Mama yang beli. Promosi lagi. Boleh tengok dekat website harganya ya. Kalau berminat. Inilah produk-produk yang ada di Roferomol. Okay? Okay. Apapun, Madam ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Okay? Moga ilmu yang Madam kongsikan ni memberi peringatan pada diri Madam sendiri. Dan juga boleh memberi manfaat kepada yang mendengar. Okay? Moga semuanya baik-baik saja. Madam doakan semua yang ada di luar sana dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia permudahkan urusan habis mudah dan sentiasa ceria, tenang dan sabar dalam apapun ujian dalam kehidupan. Amin. Okay? Okay. Terima kasih semua. Jangan lupa bantu Madam share jika perkongsian Madam ni boleh memberi manfaat kepada usahawan-usahawan yang lain di luar sana juga. Kan? Sebabnya banyak sangat usahawan di luar sana sebenarnya tengah dalam kesusahan. Tapi sekarang ni kerajaan dah bagi kelonggaran sikit, so you boleh berniaga macam biasa, tapi masih lagi terkawal. Kan, you tak boleh lagi berniaga macam dulu-dulu kan. So kena bertukar kepada online secara perlahan-lahan. Okay, sekarang orang yang biasa dah nak beli barang pun online je. Orang pun tak keluar rumah. Tapi semenjak yang dilonggarkan ni, ramai yang keluar pergi bercuti kan. So hati-hati ya, play safe, stay safe, jaga diri. Okay. So apapun, Madam ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih. Mohon maaf di atas kesilapan yang Madam lakukan. Kalau ada kata-kata Madam yang menyakiti hati sesiapa, Madam mohon maaf. Dan moga semuanya berjalan lancar dalam kehidupan kita sehari-harian. Okay, jumpa lagi. Okay, terima kasih. Moga kita dipinjamkan kesihatan yang baik-baik untuk terus mendengar dan Madam juga dipinjamkan kesihatan yang baik-baik untuk terus berkongsi ilmu, insya-Allah. Okay, jumpa lagi. Terima kasih semua. Bye.